kebajikan. 10 kali ya. Baca 10 kali. Hari ini kita dapat 2 juta kebajikan pagi ini. Nanti lepas sembahyang duha hangpa baca. Habis sembahyang sunat duha, bacalah zikir ni 10 kali. Yang kita doa lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan wahidan samadan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Confirm. Al-Hudr, ikhwatul iman wa akhwatul Islam, hadakumullah. Kita lanjut lagi muka surat 73 Yang ni kita dah baca sebahagian daripadanya. Yang ni kita masuk kepada, kita ambil hadis daripada baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni hadis qudsi yang dibentangkan pada perkara 2. Yang ini selalu mengingat hak-hak Allah Ta'ala, di mana dengannya kehendak syahwat dan nafsunya terhindar dengan sendirinya. Hak-hak Allah ni maknanya, pertama sekali jangan sekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, amat teliti mengamati perkara-perkara halal dan haram. Very particular kepada 2 perkara ni, kita kena betul-betul peka dan pengamat yang tegar. Pengamat yang tegar maknanya kita kena serius dalam mengenal perkara yang hak, yakni yang haram dan halal. Sebab itu dikatakan selalu mengingat hak-hak Allah Ta'ala, di mana dengannya kehendak syahwat nafsu. Inilah yang dimaksud dengan hadis yang dibentangkan, yang kita baca dah, kita belum hurai lagi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Aku adalah dia mana mengikut sangkaan hambaku padaku. Aku akan mengikut sangkaan hambaku sendirilah. Aku beserta dengan dia apabila dia mengingat akan daku. Jika ia ingat aku dalam dirinya, aku ingat padanya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku di tengah manusia ramai, maka aku mengingatinya dalam jamaah yang lebih baik daripada mereka. Dan jika ia mendekatiku sedepa, aku mendekatinya sehasta. Dan jika dia mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya sejengkal. Dan jika ia mendatangiku berjalan kaki, maka aku mendatangi akan datang kepadanya berlari. Cantik sekali ya. Begitulah ya, begitulah dekatnya Tuhan dengan kita, dan begitu cintanya Allah kepada kita. Hadis ini menerangkan kepada kita dengan ibarat dan isyarat yang menggambarkan hampirnya Allah Subhanahu wa taala, berlebihan daripada hampirnya kita kepadanya. Pengertian kalimah dalam hadis ini adalah dalam sifat majaz ya. Majaz artinya daripada segi kiasan timbangan akal ya. Bukan secara hakiki. Kalau hakiki, Allah bukan macam makhluk, boleh berjalan, boleh berlari ya. Sebab sini ada sebut, dia datang kepada aku berjalan. Wa in atani yamshi, dia datang dengan aku dengan berjalan. Ataituhu harwalah, aku datang kepadanya berlari. Jadi ini majaz ya, bukan hakiki. Faham dulu tu ya. Jadi pendek kata, dipaham di sini bukan menurut makna secara bahasa. Kerana itu maka maksud hadis ini ialah apabila hati kita dan perasaan kita dekat kepada Allah, maka Allah akan lebih dekat lagi kepada kita. Jadi hamba Allah dalam bahagian ini, apabila mereka melihat alam, seluruh alam makhluk, maka dengan serta merta pula ia melihat Allah dalam arti tersebut di atas.
kita dapat melihat wajah Allah. Alam langit bumi keseluruhannya ini, makhluk termasuk kita, adalah wajah Allah. Itu istilah dia. Kita ni adalah wajah Allah. Erti wajah ni Allah zahirkan daripada perbuatannya. Allah zahirkan perbuatannya, dizahirkan perbuatannya itu supaya kita dapat melihat sifatnya. Nampak ya? Dizahirkan perbuatan ini, makhluk yang kita lihat ini, perbuatan Allah dizahirkan kepada kita, bagi kita nampak, bagi kita mata, telinga untuk melihat dan mendengar, supaya kita akan dapat kembali kepada Allah dengan menghukum pada akal kita dan membenarkan pada jiwa kita bahawa Allah yang sebenar-benarnya berkuasa, Allah yang sebenar-benarnya wujud, Allah sebenar-benarnya mengatur, menyusun, Allah sebenar-benarnya mentadbir. Di sini tertegaklah tauhid rububiyah. Jadi kita sudah bentuk ya satu kaedah tauhid yang jelas, yang wajib, iaitu tauhid rububiyah, dengan dapat melihat akan sifat-sifat Allah. Kita dah mengaji sifat 20. Kita boleh ambil sebahagian dari sifat-sifat itu menjadi pegangan kita yang dirumus oleh ulama ya. Antaranya sifat qudrat, iradat, ilmu dan hayat. 4 sifat. Boleh ya? Tak payah kita jauh-jauh. Ulama dah susun, dah buat satu modul ya, akidah kepada kita, maka kita boleh susun dan kita ambil. Jadi kita dapat melihat Allah, melihat kudrat Allah. Kita dapat melihat Allah, melihat iradat Allah. Kita dapat melihat Allah, kita dapat melihat ilmu Allah. Kita dapat melihat Allah, kita dapat melihat hidupnya Allah, hayatnya Allah. Kemudian kita kembali 4 sifat itu kepada sifat ma'nawiyah. Yang pertama, qadirun, berkuasa. Kedua, muridun, berkehendak. Yang ketiga, alimun, yang berilmu. Dan akhir sekali, yang hidup hayyun. Jadi 4 sifat kita dapat lihat dengan jiwa dan mata hati kita. Mata kasarlah yang menjadi wasilah, perantaraan, iaitu dengan dapat melihat dengan mata kasar alam langit bumi ini, dia akan terus kepada mata hati menghukum pada jiwa kita bahawa yang wujud itu adalah sebenarnya wujud Allah, bukan wujud makhluk. Nampak dia kena pergi sampai begitu boleh. Ini baru kena baru dapat kita merasai kebesaran kemuliaan Allah, dan kita akan mula mendekatkan diri kepada Allah. Inilah artinya ya. Baik. Kerana itu maka maksud hadis ini, apabila hati kita, perasaan kita dekat dengan Allah, jadi hamba Allah, dan bahagian ini apabila mereka melihat alam, bagi 4 daripada bawah. Bagi 4 daripada bawah tu. Jadi hamba Allah dalam bahagian ini, kalau dah sampai peringkat ini, apabila mereka melihat alam, maka dengan serta-merta ia melihat Allah dalam arti tersebut di atas. Ketahuilah bahawa perasaan di atas tidak akan ada apabila kita selalu dalam keadaan lalai dan meninggalkan hak-hak Allah terhadap kita. Sebab tu hak-hak Allah tu kita kena jaga dululah. Hak Allah iaitu pertama hak syariat. Ya, segala yang disyariatkan kita kena pelihara dululah ya. Kalau kita tekan yang paling pokok sekali, ada 3 perkara lah yang kita kena jaga tuan-tuan. Jaga 3 perkara. Malam saya sebutlah di Masjid Al-Badawi ya, 3 perkara ni maknanya menjurus kita kepada murah rezeki. Orang kata nak murah rezeki ni macam mana Ustaz? Murah rezeki, Allah akan bagi rezeki, memurahkan rezeki kita kalau kita ada 3 perkara ni paling penting. Yang pertama sekali, cukup teliti kepada perkara yang halal dan haram. Dan pergerakan hidup kita ini, celik-celik mata aja kita nak kena awas ya, mengamati, meneliti ya, peka dan tegar dalam 4 perkara ni, halal haram. Jaga sungguh perkara halal haram, makanan, urusan kehidupan, budaya, pergaulan ya, pekerjaan, apapun yang kita terlibat dalam kehidupan ini, kita mestilah tengok kepada awalnya dulu, halal yang kita ambil, haram yang kita tinggal ya, kena particular.
Istimewa dalam bab makanan, ya, lebih-lebih lagi bab makanan, sebab dia beri kesan kepada jiwa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga waktu salat, yang tu kena jaga, ya. Dalam kepala kita ni, kita sembahyang subuh ni, subuh besok dah ada dalam kepala kita dah. Dia mau lagu tu, boleh tak? Kita dah sembahyang Jumaat kemarin dulu, Jumaat depan dah ada dalam kepala kita dah, nampak? Sudah terbenam di jiwa kita. Ini artinya jaga waktu, ya. Jangan lupa waktu, gitu yang teruk tu. Ada orang lupa sembahyang kan, lupa Jumaat. Hari ni Jumaat, saya pun lupa hari ni Jumaat. Itu teruk tu, nampak tak? Jiwa dia dah cukup karat tu. Dah cukup karat dah jiwa ni, ya. Dia kena ingat tu. Sebab itu kita kena faham waktu dan jaga semua waktu-waktu salat. Bukan kata waktu salat tu, waktu dalam salat. Waktu kita membaca, waktu kita beramal, waktu kita menggerakkan pergerakan kita, semua itu adalah kita kena teliti, ya. Sebab itu kita dalam sembahyang, kalau kita berhenti balik mengikut dalam mazhab al-Imam Syafi'i, ada 4 rukun kita kena jaga waktu dia. Waktu apa? Waktu tumakninah, waktu rukuknya, waktu i'tidalnya, waktu sujudnya, waktu duduk antara dua sujudnya, kena lengkap tumakninah dia. Ini waktu rukuk kita kena jaga tumakninah, waktu i'tidal jaga tumakninah, waktu sujud jaga tumakninah, waktu antara dua sujud jaga tumakninah, masa tu. Dan sebaik-baik afdalus salah tawil qunut, Nabi kata, sebaik-baik sembahyang berdiri yang lama. Berdiri yang lama, ya. Maknanya kita bawa dengan bacaan-bacaan yang panjang, dengan zikir-zikir yang lengkap. Ini waktu kita beradah, ya. Itu kata tadi, ini kita mesti ada dalam setiap waktu dalam urusan sembahyang. Bukan kita di luar sembahyang saja, waktu sembahyang pun kita kena kekalkan, waktu masuk sembahyang pun kita kena jaga, waktu sedang bersembahyang pun kita kena uruskan. Ini dikendaki yang kedua. Yang ketiga, jaga mulut. Jaga mulut. Mulut, kalimah yang keluar, kata-kata yang keluar, semua diambil kira. Ini paling penting. 3 perkara ni tuan-tuan boleh jaga orang menjaga maju. Orang buat perniagaan, menjaga dia maju. Jangan bimbang. Ada dia, ya. Urusan kesihatan, insya-Allah sihat, ya. Urusan keluarga beres, urusan masyarakat berjalan lancar, urusan kehidupan yang berkaitan dengan apa yang melibatkan kehidupan kita, semua berjalan lancar. Ini wa yarzuqu man yasha, kami berikan mengikut kehendak kami sendiri, kata Allah. Kehendak kami kepada siapa? Orang-orang yang jaga 3 perkara ni. Inilah memberi erti bahawa kita akan sentiasa berada. Jadi dalam konteks yang kita baca sekarang ni, ya, yang kita sebut tadi, yakni kita sentiasa melihat Allah, jauh daripada lalai. Yang nak terkeluar pada lalai lah, tidak masuk dalam kumpulan orang yang lalai apabila kita jaga hak Allah. Hak Allah 3 ni lah. 3 ni lah hak Allah yang kita kena jaga sungguh-sungguh, ya. Iaitu tunaikan segala yang bersih, ambil segala yang halal, jauhi daripada segala yang haram. Ringkas habis. Sebahagian manusia melihat alam, muka surat 74 kita baca. Sebahagian manusia melihat alam tetapi sebelumnya telah melihat Allah, atau dengan perkataan lain telah lebih dulu menjadi keyakinan, pengetahuan dalam hatinya bahawa alam yang kita ia lihat kemudiannya ada menurut kehendak Allah dan kudratnya. Sebab itu kita kena faham dalam pengajian ilmu mantik, dalam bab tauhid, kita dah perkenalkan lebih awal dengan mungkinat, betul tak, ya? Itu mungkinat. Kita ada 4 mungkin, ya, 4 mungkin. Yang kata tadi sebelum ni, orang yang beriman kepada Allah, yang ma'rifahnya benar-benar mantap, ma'rifahnya betul-betul halus dan seni, dia bukan melihat keadaan sekarang, dia sudah melihat awal sebelum ini. Nampak tak? Apa yang nak berlaku, dia sudah baca awal. Sudah, kalau memang sudah ada dalam kehendak Allah dan takdir Allah, perkara itu akan berlaku. Itu kita tengok awal dulu. Nampak? Yang faham awal ni, ya. Jadi pendek kata, sebahagian manusia melihat alam sebelumnya telah melihat Allah, daripada awal lagi. Sebab kita ada satu alam,
Dalam malakut, dalam segi mungkinat ni, dia ada satu mungkin, dia kata mungkin ma'dum ba'dal wujud, nama dia ma'dum ba'dal wujud. Mungkin ini sudah tidak ada, tapi sebelumnya ada. Nampak tak? Dia dapat melihat awal. Jadi pendek kata, nak jadi alam langit, nak jadi apa nak jadi sekarang, nak jadi esok, akan jadi, akan datang ni, dia sudah melihat awal, sudah ada dalam azali. Jadi kalau berlaku, dia terima dengan redha, tak berlaku pun dia terima dengan redha. Faham ya? Sebab tu dia kena ada sifat redha tu. Redha tu kena ada awal dulu. Sebab kena redha? Sebab semua Tuhan dah tentukan. Dalam hadis Nabi mengatakan, Allah telah menjadikan takdir 50,000 tahun sebelum menjadikan langit dan bumi. Itu hadis Nabi. Ya, Allah telah menjadikan, Allah telah mentakdirkan untuk makhluknya, seluruh makhluknya, langit, bumi, manusia, binatang, hayawan, tumbuh-tumbuhan, apa juga yang bersifat makhluk, 50,000 tahun sebelum dijadikan langit dan bumi. Hadis sahih. Maknanya kita nak mari pagi ini, nak berada dalam masjid yang mulia pada pagi ini, saat ketika yang mulia ni, sudah 50,000 tahun sudah ditakdirkan Allah sebelum jadi langit bumi, sebelum jadi kita. Nampak? Difaham tak? Ini artinya orang yang sampai ke tahap makrifah yang tinggi ni, yang halus ni, dia sudah melihat awal. Alam yang ada sekarang, dia sudah melihat lebih awal. Dia bukan buat terkejut, baru jadi, baru dia tahu. Tidak ya? Tapi dia, inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sebab tu kita faham sifat kudrat. Ini ada buka sifat 20 ni. Sebab tu kita mengaji sifat kudrat, dia ada suluhi qadim. Takluk kudrat tu, sifat kudrat Allah tu, dia ada dua takluk. Pertama takluk suluhi qadim, kedua tanjizi hadis. Suluhi qadim ni maknanya sudah ada ilmu Allah, ketentuan, kepatutan ya pada sifat Allah, yakni kudrat, boleh menjadikan langit dan bumi, akan menjadikan langit dan bumi, akan menentukan perjalanan langit dan bumi. Itu suluhi qadim namanya. Nampak tak ya? Sudah ada kemampuan, kehendak, kekuatan, kudrat Allah itu sudah ada. Ya. Sebelum nak jadikan kita ni dah wujud. Dia panggil tanjizi hadis. Kita ni tanjizi hadis lah. Ya, apa yang ada dalam suluhi qadim, dia akan wujud. Jadilah kita sekarang ini, yang kita wujud sekarang ni adalah tanjizi hadis. Ya, orang putih kata implementation. Boleh faham tak? Nampak apa lah? Cakap orang putih aku faham ya? Cakap Melayu tak faham. Ya, implementasi. Ya, bahasa adopsi. Ya, daripada orang putih ke Melayu. Boleh tak? Ya? Cantik kan? Kita kena faham dulu tu. Ya. Jadi apa yang telah ditakdirkan Allah, nak jadi ke tidak, itu dalam suluhi qadim. Orang Melayu kata suluh, dia ada suluh awal. Nampak? Kita senang faham orang Melayu ni sebab kita guna bahasa tu, bahasa Arab kita guna dalam bahasa kita. Dia duduk suluh daripada awal, yang tahu tak? Fan tu ada 2 biji tu ada di tiang tu. Nampak? Ya. Dia duduk main semayang lama, dia duduk suluh awal dah. Nampak? Ya. Dia ada kemampuan mencuri. Pasal dia ada kemampuan mencuri. Nampak tak? Nampak tak? Maka itu dia mari semayang tu, dia duduk perhati fan tu. Nampak tak? Bila aku nak rongkah apa keluar. Itu dia panggil suluhi qadim. Nak pergi faham lagu tu lah. Nampak tak? Tapi tak bawa turun fan tu lagi. Bila bawa turun fan, dia panggil apa? Tanjizi hadis. Itu dia. Ya, tu lah. Tu nak pergi faham ni senang. Kalau mengaji kita lama, dia tak abang lagu tu. Ya, saya bawa secara baru, moden supaya tuan-tuan boleh faham. Ya. Mudah. Boleh faham tak? Begitulah yang kita letak pada Allah suluh. Suluhi, bahasa Arab suluh tu. Sulhu. Melayu kata suluh. Nampak tak? Tu dah. Kadang-kadang turun bunyi solah. Tak jadi suluh, jadi solah. Tu dah. Begitulah. Jadi kita nak ambil faham, hamba Allah yang sampai peringkat ma'rifah ni, yang kata sempurna tadi ini, dia bukan melihat apa yang jadi sekarang, dia sudah lihat semuanya sudah ada dalam azali kita lagi.
Ya, istilah yang kita guna sudah ada azali, ya, nak jadi itu, nak jadi ini, ya. Apa yang jadi itu kita panggil tanjili hadis. Perkara ni penting tuan-tuan, wajib kita kena tahu. Sebab ni kerja Allah. Kita nak kenal Tuhan, kita kena kenal yang ni kan. Tak kenal ini macam mana kita nak kenal Allah? Nampak tak? Itu suatu pengkhianatan kita. Sebenarnya sudah ada sifat khianat dalam diri kita kalau kita tak kenal Allah. Nampak tak? Kalau tak kenal Allah, kita akan jadi hamba yang khianat. Kita akan mengkhianati Allah, mengkhianati hukum, mengkhianati Islam, mengkhianati diri kita, mengkhianati agama kita, mengkhianati akidah kita sendiri. Nampak? Bah, jahat tu. Maka itu wajib kita kena kuasai, kena belajar ilmu ini, ya. Baik. Hamba Allah yang sifat ini baginya Allah sebagai dalil dan alam sebagai madlul. Nampak? Alam ni sebagai madlul, sumber dalil. Alam ini menjadi sumber dalilnya Allah yang menjadikan. Ya, dalam bahasa yang mudah kita faham, macam mana nak hukum kata Allah tu ada? Adanya alam. Bila adanya alam, adalah Allah. Jadi alam ni sebagai madlul, ya, sebagai sumber daripada dalil. Ya, Allah yang wujud tu sebagai dalil lah. Yang boleh faham, ya. Allah sebagai dalil dan alam sebagai madlul, yakni ia melihat keadaan alam yang demikian, gambarannya berdalil kepada Allah yang menghendaki sedemikian itu. Maka bagi hamba Allah ini, dengan sebab hal keadaan tadi, menjadikan dia harus bertawakal dan menyerah diri kepada Allah. Baru kita ada dua sifat. Yang pertama sifat tawakal, yang kedua sifat taslim. Sifat taslim dulu kita sebut dalam doa kita. Kalau tak faham ini, pembohong. Orang duk sembahyang, duk cakap depan Allah, jadi pembohong dia. Nampak, ya? La syarikalah wa bidzalika umirt. Yang demikian aku diperintahkan, disyariat, dihukumkan, ya. Ya. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah hamba Allah yang taslim, pasrah, menyerah kepada Allah. Itu artinya muslim. Nampak tak? Ya? Makna muslim tu bukan orang Islam. Aku ni muslim makna kita taslim, menyerah kepada Allah. Ya? Sebab Tuhan yang la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Kenapa tidak ada sekutu? Semua Tuhan buat. Aku tak kata manusia buat. Aku tidak menghukum ada lain daripada Allah yang wujud secara wujud yang hakiki. Aku tidak menghukum kepada aku, melainkan tiap-tiap yang jadi ini ada kejadian yang datang daripada pencipta yang satu. Ya, Fatir samawati wal ardh hanifan muslimah. Nampak? Kita mengaku juga, kita mengaku. Bukan orang lain mengaku, kita mengaku sendiri, ya. Jadi maknanya kita nak asalkan Allah, kita dah sebut awal. Ya, wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan muslimah. Dia orang tu, ya, tidak, wa ma ana minal musyrik, aku bukan orang musyrik, ya. Inna salati wa nusuki, habis semua kita serah kepada Allah, sebab Tuhan yang mentadbir, ya. La syarikalah, kita buat satu konklusi, la syarikalah wa bidzalika umir, ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Demikian itu aku diperintahkan. Diperintah, maka tu aku kena belajar, kena ada ilmu ni, baru boleh jalan perintah ni. Kalau aku tidak ada ilmu ni, macam mana kita jalan perintah? Betul tak? Yang tu yang kena wajib, kena belajar ilmu ni, ya. Ini saja yang kita akan bawa pulang kepada Allah. Yang lain kita tak bawa pulang, betul? Ya. Segala ilmu duniawi yang kita buat untuk kepentingan duniawi kita tak bawa. Hang ni macam mana punya hebat duniawi pun, ilmu duniawi untuk urusan duniawi tak bawa ke akhirat, tak bawa. Ini nak bawa, ni ilmu ni. Jadi kalau kita tak ada ilmu macam ini, macam mana kita mengaku depan Tuhan? Betulkah pengakuan kita tu? Ya. Wa bidzalika umir wa ana minal muslimin, aku orang yang taslim, menyerah kepada Allah, pasrah. Maknanya Tuhan buat apa saja, apa yang berlaku atas diri aku, apa yang terkena pada aku, apa yang terlibat dengan kehidupan aku, apa yang berjalan dalam tujuan dan pekerjaanku, semuanya adalah Allah, bukan aku. Nampak tak? Cantik, ya. Wa ana minal muslimin. Bila kalau sudah ada pasrah,
kita akan tawarkan kepada Allah. Kalau kita sudah pasrah menyerah semuanya kepada Allah, confirm kita akan bergantung langsung kepada Allah. Karena Allah bersifat dengan As-Samadu, Samad. Itu yang tinggi itu lah, yang kita pernah sebut. Zikir kita baca 10 kali sama dengan 2 juta kebajikan. 10 kali ya. Baca 10 kali. Hari ini kita dapat 2 juta kebajikan pagi ini. Nanti lepas sembahyang duha hangpa baca. Habis sembahyang sunat duha, bacalah zikir ni 10 kali. Yang kita doa ba'lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan wahidan samadan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Confirm. Kemudian di hujung 10 tu minta kepada Allah, ya Allah Tuhanku, sebut aku sayang kalimah ni ya Allah. Pasti dia kena mengenal dengan Allah. Nampak ya? Waktu kita baca lagu tu boleh menangis tau. Waktu kita sebut ya Allah, aku sayang kalam ni. Kerana ini yang hakiki. Ya, tidak ada kalam lebih hakiki. Dengan kalam ini ya Allah, engkau redha aku. Engkau ampun dosa aku. Dan kau haramkan jasadku daripada azab kubur dan azab akhirat. Itu dia, nampak tak? Confirm. Boleh tak? Cantik tak? 10 kali ya, kalimah ni. Nampak ada dah kalimah ni. Semua ada dah. Kalau yang baru-baru tak pernah dengar, tak pernah jumpa lagi, boleh WhatsApp kat saya, minta dengan kawan pun boleh ada ya. Saya dah sebut banyak kali ya. Itu hadis Nabi ya, sahih. Kita sambung lagi insya-Allah. Kemudian